Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Isra Mi'raj. Karangan Syed Muhammad Alwi Maliki. Jadi kita sambung topik dia ke-23 lah. Pasal hikmah Isra'-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu ke Baitul Maqdis. Hikmah Isra'-nya Nabi SAW lebih dahulu ke Baitul Maqdis. Hikmah diisra'kannya Nabi SAW terlebih dahulu ke Baitul Maqdis adalah untuk menampakkan kebenaran pada orang yang menentangnya. Boleh uji lah. Orang tahu pada tak bentuk Baitul Maqdis macam mana dah. Berapa tiang masjid dia macam-macam lah. Kerana jika Nabi SAW langsung dinaikkan dari Mekah ke langit, maka tidak ada jalan untuk menjelaskan dan menerangkan kejadiannya kepada musuh-musuh yang menentangnya. Tidak ada benda boleh buat bahas lah, buat debat dah. Ini ada point dia dah. Ada kata boleh cari benda boleh viral dah. Benda yang kata boleh orang sentuh hati orang nak menentang dia dah. Maka ketika disebutkan bahawa Nabi SAW diisra'kan ke Baitul Maqdis, mereka bertanya tentang berapa hal dari Baitul Maqdis yang telah mereka lihat, dan mereka pun mengetahui bahawa baginda belum pernah melihatnya sebelum itu dah. Yang belum tahu berlaku Nabi tak pergi pun Baitul Maqdis dah. Hak pergi pun apa orang ya dah. Jadi hak ya orang gitulah boleh ujinya. Maka setelah Nabi SAW memberitahu kepada mereka tentang Baitul Maqdis, menjadi nyatalah bahawa apa yang baginda sebutkan tentang perjalanan ke Isra' sampai ke Baitul Maqdis pada satu malam sahaja adalah betul-betul benar. Jadi buktilah. Jika khabar dari Nabi SAW tersebut benar, maka mestilah mereka membenarkan pula hal-hal yang lain yang baginda sebutkan. Hak tu ujian pertama. Dia hak tu nampak pelik, boleh percaya betul belakang Nabi ayat. Kena percaya juga Nabi Rasulullah. Isra' tu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu. Ada bukti dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang gana-gana bentuk yang boleh hoyak. Lepas tu apa yang berlaku tengah jalan boleh hoyak. Semua bukti itu boleh menyebabkan bukti itu betul berlaku, menyebabkan boleh percaya ke pasca Mi'raj ke langit pun boleh percaya dia. Jika khabar dari Nabi SAW tersebut benar, maka mestilah mereka membenarkan pula hal-hal lain yang baginda sebutkan. Ada yang mengatakan bahawa hikmahnya adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab, bahawasanya pintu langit yang dikatakan sebagai tempat naiknya para malaikat adalah berhadapan sejajar dengan Baitul Maqdis. Pintu langit ni naik ke atas tu, ia sejajar di Baitul Maqdis, dan ia Baitul Maqdis merupakan bumi terdekat dengan langit sejauh 18 batu. Entahlah ni mana ni, riwayat mana ni, Ka'ab ni. Kak malah balas dah. Sebahagian hufaz mengatakan bahawa mengenai hal itu ada beberapa pendapat lah. Ada yang mengatakan bahawa hikmahnya kerana Allah SWT ingin memperlihatkan kiblat, di mana baginda pernah menghadap ke sana ketika solat selama beberapa waktu. Sebagaimana beliau telah mengenali Kaabah yang menjadi kiblat baginda setelah itu. Jadi semasa di Mekah, Nabi Kaabah tetap ke Kaabah lagi Mekah dia. Tapi apabila berpindah ke mana? Kaabah kiblat Nabi semuanya itu berpindah ke Baitul Maqdis ni. Ada juga yang mengatakan bahawa itu kerana Baitul Maqdis merupakan tempat berkumpulnya roh-roh para nabi. Ada kata gitu juga tak? Maka Allah bermaksud memuliakan mereka dengan dikunjungi oleh Nabi SAW. Selain itu ada yang berpendapat bahawa itu disebabkan Baitul Maqdis merupakan tempat hijrahnya para nabi pada umumnya. Nabi-nabi sebelum ni pergi ke Baitul Maqdis dah. Nabi Muhammad SAW jadi Mekah ni, hal lain di Baitul Maqdis dah. Nabi Ismail kalau ada di Mekah ni. Ibn Dihiyah mengatakan mungkin Allah SWT menginginkan agar tanah yang istimewa tidak kosong dari penyaksian Nabi SAW dan telapak kaki baginda juga ni. Jadi sana tu biar ada kesan tapak kaki Nabi jugalah. Maka Allah menyempurnakan kesucian Baitul Maqdis dengan solatnya Nabi SAW di dalamnya. Tempat Nabi Ismail itu jadi mulia lah, berkat kau. Setelah kesucian Baitul Maqdis telah sempurna, maka Nabi SAW memberitahu bahawa hendaklah tidak melakukan perjalanan secara bersusah payah kecuali mengunjungi 3 masjid. Lepas jalan jauh setara tu, tapi ayat tak sugi dah jalan jauh ni kecuali 3 masjid ni. Iaitu Masjidil Haram kerana daerah masjid tersebut merupakan tempat kelahirannya, tanah tumpah darahnya dan tempat baginda diutus sebagai Nabi. Lalu Masjidil Madinah kerana masjid tersebut tempat hijrah Nabi dan tempat dimakamkannya beliau. Kemudian Masjidil Aqsa kerana masjid tersebut tempat mi'rajnya Nabi SAW. Jadi 3 tempat tu tempatnya suci,
Tempat yang ada kelebihan tempat tu sendiri ada kelebihan. Tempat lain serupa lah. Masjid lain serupa dah. Jadi kalau nak kira tempat untuk ibadah besar pahala, situ saja dah. Masjid Al-Aqsa dan keutamaannya. Al-Burhan An-Nasafi berkata mereka para ulama sepakat bahawa dimaksudkan Masjid Al-Aqsa adalah Masjid Baitul Maqdis. Dinamakan Al-Aqsa kerana jaraknya jauh antara Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Al-Haram ni. Aqsa tu jauh maksudnya dah. Az-Zamakhsyari berkata ia dinamakan Al-Aqsa, artinya terjauh kerana di belakangnya tidak ada masjid ketika itu dah. Ibn Faqih berkata Masjid Al-Aqsa merupakan tempat para Nabi sejak Al-Khalil Ibrahim AS lagi dah. Kerana itu mereka semua dikumpulkan untuk Nabi SAW. Dan baginda mengimami mereka di tempat mereka untuk menunjukkan bahawa baginda adalah pemimpin yang paling utama dan imam yang paling teragung. Abu Syamah berkata Masjid Al-Aqsa adalah Baitul Maqdis yang telah dibangun oleh Sulaiman AS berdasarkan perintah Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan. Masjid itu sentiasa dimuliakan dan dihormati. Ia merupakan salah satu dari 3 masjid yang menurut syarak tidak boleh kita bersusah payah melakukan perjalanan ke suatu masjid kecuali paling jauh dari penduduk Mekah di muka bumi ini yang dianjurkan untuk mengunjunginya. Demikian disebutkan dalam kitab Ayatul Bahirah karya Asyamiyah. Kalau kita nak jalan, waktu dah boleh lah. Fadilah Al-Ustaz Syekh Musa Muhammad Al-Aswad dalam kitabnya mengenai Isra' mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa dikenali dengan Haikal Islami. Haikal Islami ada. Ada kata Haikal ni maksudnya apa kata? Temple lah. Gitulah ada setengah kata lah. Kerana dialah yang telah membangun dan mendirikannya. Tapi begitulah tempat Nabi Sulaiman. Benar dah. Ada orang Yahudi pula mikir ke sihir kuat ni. Dia kata situ tempat buku sihir. Tempat sihir Nabi Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman tak guna sihir pun dah. Mujizat dia. Allah menggambarkan sekelilingnya dengan keberkatan. Yang telah kami berkati di sekelilingnya. Maksudnya semua sisinya dengan keberkatan agama dan dunia. Kerana tanah yang suci ini merupakan tempat tinggalnya para Nabi. Tempat turunnya wahyu dan tumbuhnya pepohonan dan buah-buahan. Jadi keberkatan Tuhan mengelilinginya dari semua aspek. Jadi keberkatannya dilipat gandakan kerana berada di tempat yang diberkati. Kerana ia termasuk masjid yang paling agung, sedangkan masjid-masjid itu adalah rumah Allah. Kerana merupakan tempat ibadah dan tempat tinggal para Nabi. Dan sebagai tempat diturunkannya wahyu kepada mereka para Nabi tersebut, maka ia juga diberkati dengan keberkatan mereka, keberkatan para Nabi. Mengenai kekhususan Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan bahawa ia tempat ibadahnya para Nabi terdahulu. Lebih juga kan tempat tu tempat amat ibadah para Nabi dahulu dah. Dan tempat Isra'nya penutup para Nabi ni. Dia naik Isra'nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan tempat Mi'raj yang baginda sampai ke langit tinggi ni. Ia adalah rumah yang Allah puji dalam ayat terperinci dan telah dibacakan dalamnya kitab-kitab yang 4 yang turunkan. Kerana Allah menahan matahari atas Yusha agar tidak terbenam, agar mudah membukanya bagi orang yang mereka janjikan dan mudah mendekatinya. Masjidil Aqsa adalah kiblat salat dalam 2 agama. Dan juga kiblat muslimin di awal Islam setelah 2 kali hijrah. Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama dari 2 kiblat. Masjid yang kedua dari 2 masjid. Dan tanah haram yang ketiga di mana tidak boleh kita bersusah payah melakukan perjalanan ke suatu masjid kecuali kepadanya dan kepada 2 masjid lainnya, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja dah. Di antara keistimewaan Masjidil Aqsa berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya dari Ibn Umar adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi Sulaiman AS membangunkan Baitul Maqdis, dia memohon 3 perkara. Pertama, dia mohon sebuah kerajaan yang tidak diberikan pada seorang pun setelahnya. Maka Allah memberikan permintaannya itu. Kerajaan yang boleh kawal jin ke apa lah dah. Menatai ke apa dah. Pelik lah kerajaan dia dah. Kedua, dia mohon diberikan hukum yang sesuai dengan hukumnya. Maka dia pun diberikan itu. Ketiga, dia meminta bahawa orang yang datang ke bait ini, iaitu Baitul Maqdis, hanya untuk mengerjakan salat dalamnya, agar dosa-dosanya diampunkan seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku mengharapkan Allah telah memberikan hal ketiga itu. Jadi tak adalah hal ini dah. Tapi adalah doa Nabi Sulaiman gitu dah. Yang kedua, adakah Masjidil Aqsa pada waktu peristiwa Isra' masih berdiri ataukah telah hancur? Masa itulah Allah dibina tu peringkat bagus dah tak. Masa Nabi gitu ada lagi kan hancur lebur dah. Sebagian ulama menyebutkan bahawa pada masa Isra' Masjid Al-Aqsa telah hancur. Kerana Nabi Sulaiman membangunnya di atas
tempat bata yang dikenal, kemudian ia hancur sampai Amir bin Umar bin Khattab menaklukkan Al-Quds mula dah. Mereka mengatakan bahawa kata masjid digunakan dengan memandangkan apa yang pernah ada di situ. Situ pernah ada masjid ni. Sebagaimana kata masjid digunakan pula atas tanah haram Mekah. Padahal ketika itu belum menjadi masjid, melainkan rumah berhala ni. Masa Nabi tu. Seliling Kaabah tu ada 360 buah berhala ni. Kami panggil masjid juga dah. Tetapi kerana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Kaabah untuk tempat ibadah yang benar, sebagaimana Nabi Sulaiman membangun haikalnya, masjid juga ada. Untuk kepentingan yang sama, ia dinamakan masjid juga dengan pertimbangan ini asal-asal dia lah. Atau dapat pula dikatakan bahawasanya penggunaan kata masjid adalah untuk menunjukkan apa yang terjadi kemudian pada keduanya, iaitu menjadi masjid bagi kaum muslim. Tetapi pendapat ini sama sekali bertentangan dengan hadis-hadis sahih, di mana masjid itu dan pintu-pintunya digambarkan pada orang musyrik pada pagi hari setelah peristiwa Isra' terjadi. Jadi, dalam hadis itu sebut macam ada dah tiap-tiap apa dah. Ini merupakan bukti bahawa Masjid Al-Aqsa pada saat itu masih berdiri lagi. Ada dah. Ada tiap-tiap dah. Kalau tidak, bagaimana orang musyrik meminta Nabi untuk menggambarkannya dan mereka mengatakan kami mengetahuinya dan telah melihatnya dah. Dah. Orang hak pernah pergi tu, seorang dua orang tak amal lah. Dia boleh cerita dah. Kalau Allah menampakkan masjid itu bagi baginda sehingga baginda dapat menggambarkan pada mereka pintu demi pintu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Bukhari. Di samping itu adanya berhala di masa jahiliah di Masjidil Haram tidak menghapuskan nama ini darinya. Bangunannya ketika itu tinggi dan orang-orang melakukan tawaf di situ. Jadi berhujah dengan keadaan Masjidil Haram untuk menimpulkan bahawa Masjid Al-Aqsa ketika itu telah hancur adalah tidak benar sama sekali. Jadi pendapat yang kuatnya Masjidil Aqsa ni ada bangunan dia, ada masjid dia dah. Orang buat gapa gitu tak sudah kira lah dah. Ada berhala kodok semasa tu. Ataupun tidak ada ke gereja ke apa sahaja tak sedap kira. Kiranya punya pentingnya situ ada masjid lah, ada bangunan lah. Yang ketiga, batu yang dimuliakan dan telah jejak tapak kaki para nabi. Banyak muslimin yang bertanya-tanya, adakah benar apa yang dikatakan orang bahawa batu yang dimuliakan yang terdapat di Baitul Maqdis telah didapati oleh Nabi ketika beliau di-mi'rajkan ke langit. Lalu baginda berkata kepadanya, tenanglah. Maka batu itu pun tenang dan tetap tergantung di antara langit dan bumi. Oh, duk gegek lah. Cerita-cerita khurafat kawan ada dah. Ada batu ni. Benarkah bahawa kaki Rasulullah meninggal kejejak di bahagian atas dari batu itu dah? Batu yang dimuliakan termasuk peninggalan-peninggalan yang dikenal dan termasyhur baik di kalangan muslimin maupun bukan muslim sejak zaman dahulu lagi. Dan tempatnya telah diketahui dan dapat disaksikan. Batu ini telah dikunjungi oleh jutaan manusia. Mereka telah melihat dan menyaksikannya. Ternyata mereka mendapatinya tetap berada tempatnya, tidak bergerak-gerak dan tidak naik di antara langit dan bumi sebagaimana anggapan orang-orang awam. Tak bergerak, bukan masuk tergatur gitu dah. Dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa batu itu bergerak dan naik pada malam Isra' dan Mi'raj. Kami mengatakan ini bukan kerana sombong terhadap kuasa Allah, kerana Allah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang anda saksikan, mampu melakukan segala sesuatu. Kami juga tidak mengatakan demikian kerana menganggap Rasulullah tidak diberikan mukjizat-mukjizat fizikal oleh Tuhannya, sebagaimana dia memberikannya kepada para nabi dan rasul sebelum baginda, kerana Allah pun telah memberikan mukjizat-mukjizat fizikal yang banyak kepada baginda dah. Banyak mukjizat nabi dah. Bukan ni saja, banyak kagum. Dan juga mukjizat yang paling kekal dan abadi iaitu mukjizat Al-Quran yang agung dah. Kami menyatakan ini hanya kerana ingin bersikap objektif terhadap kenyataan yang ada dan menerapkan ajaran-ajaran agama kita yang tegak ke atas dasar logik, hujah yang kuat, kejujuran, memerangi persangkaan-sangkaan dah, serta menolak anggapan-anggapan keliru. Dia benda ni kalau benda tak ada kan jangan nak faham juga lah. Dah. Jadi biar jelas. Walaupun kalau sungguh perkara tidak ada riwayat kita tak boleh percaya benda tu kan ada dalil riwayat yang sahih, perawi-perawi yang sahih ada jelas, lepas tu dia tengok ada sungguh dah. Ni benda tu dia bukan tergantung, memang ada batu tu tapi tidaklah batu tergantung di awal orang ni tidak ada lah. Gitulah, jangan nak percaya benda-benda karut dah. Kita ni agama kita berdasarkan hujah, bukan berdasarkan benda pelik dah. Bukan semata-mata benda pelik, hujah yang lebih utama dah. Dan sebab itu kita payah berhujah banjir besar kau gapo, kita kata masjid tak acu dah. Oh kapi tunjuk dah berhala tak acu lah. Tunjuklah apa gereja tak acu dah. Payah tak? Kita tunjuk Quran kita tak acu dah. Oh ni Quran kita ni tunjuk kebesaran Allah ni tak acu. Tapi tengok banyak mana bertonton dah. Beratus-ratus Quran yang kena banjir acu dah. Lepas tu ujung kan mana? Dia pun tunjuk apa tunjuk dan
Dalam Facebook dia tunjuk Kristian tunjuk Bible tak ada masa banjir dah. Payahlah berhujah kita bukan berhujah dengan benda pelik gitu. Dan berhujah dengan kuat dalam fakta yang kuat dah. Konsep akidah lebih utama daripada perkara pelik gitu dah. Duk cara benda remeh-temeh dah. Kalau kita bawa masyarakat berhujah dengan begitu je tak lesah lah, tak habis dah. Begitu juga orang yang jadi sesat ni, dia cara kalau anti hadis, dia cara hadis pelik-pelik pasal cicuk lah dah. Cicuk ya memang lah kalau kita ya ada hadal sanak je tidaklah kata mutawatir siapa tolak tu kafir, tapi adalah hadis yang kita kira boleh lah ulama terima dah, sahih dah. Kalau orang tak terima tidaklah siapa kafir. Kalau tak ada hujah ya dosa, kalau ada hujah juga kalau ada hujah yang kata dhaif hadis tu kau nak kan dah. Tapi nak yang bunyi tu lah kaedah dia. Tapi kalau duk main dia duk cara benda gitulah, benda ajar sesak ni duk cara ke benda remeh-temeh dah. Kritik hadis ke, kritik gapo ke. Ya orang termasuklah golongan murtad ni ke apa? Etis dalam orang Melayu tu ada dah. Dia cara benda gitulah. Dia kritik benda-benda samping akidah. Logik ke alam ni jadi dengan sendiri dah. Tuhan ni Maha Berkuasa, adakah kita ni poin-poin utama terhadap akidah ni dah, kekuasaan Allah dan benda yang sistematik ni, zarah gapo, kuat dalam atom dan gapo dah. Benda-benda ni adakah terjadi dengan sendiri yang sangat canggih ni. Dalam sel kita yang sangat canggih. Dalam alam ni dah, sistem pergerakan udara, benda-benda ni kita sedek bincang dia cara benda remeh-temeh yang dipertikaikan dah. Kalau style gitu kan amalah jenis orang duk cara berada setengah tu mertak dah. Sekolah agama, sekolah gapo dah. Kerana gapo yang mertak? Kerana ada orang bully dia dah di sekolah asrama dah. Bully-bully dia kata Islam ni zalim dah. Padahal orang hak bully dia je zalimnya, apa kait dengan Islam dah. Dia tak pergi akidah dah. Dia tak cara Islam ni cinta-cinta dah. Dia tak tahu ke Islam ni pergi sama sendiri kuat juga dah. Lama dulu kerajaan Rom gapo, Rom Timur, Rom Barat ni dah. Rom Konstantinopel duk pergi balas tu bunuh ramai juga beribu-ribu kat mati dah. Jadi tidak boleh kita main sentimen benda-benda yang jauh, bukan basic asal dasar dah. Baru kita selesai dah. Kalau main kok jauh dah. Benda samping yang ada tu tunjuk dah. Ada dalam Facebook, dalam YouTube dah. Dia kata dia ni masuk agama ni macam-macam dah. Islam masuk, Kristian masuk, Yahudi masuk, Goni masuk dah. Masuk dalam apa Buddha, Hindu pun masuk. Aku nak tahu hak mana agama yang betul. Dia kata betul berlaku agama dah. Dia masuk, dia tak cara benda asah. Benda samping dia. Dia tidak cara puasa, dia cara semayang ni sedap tak sedap. Rasa spiritual juga dah. Dia kata cara semayang orang ni rasa gana dah. Tapi tak berasa tak bincang bab akidah dulu dah. Nak masuk Islam ke gapo, nak murtad tu. Apa benda cara benda perasaan dia dan minta cara pasal akidah sebenar. Allah logik ke Tuhan apa? Ada Nabi Isa, Tuhan masuk Nabi Isa tak nak Tuhan logik ke tak? Logik ke patung berhala tu jumlah roh-roh wali, tok wali, tok guru, orang soleh yang dianggap sebagai Tuhan logik ke tak? Adakah sebenar super power ni paling berkuasa ni Allah saja ke, adakah diberi mandat kepada tok wali ni? Jadi dia tak fikir sampai tahap tu, dia tak lesah masalahnya. Jadi kita nak bincang kalau nak gapo-gapo basic tu. Hak samping itu perbincangan lain setelah kemah perbincangan dasar usul kata dia. Okay, jejak telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai apa yang dikatakan orang tentang adanya jejak telapak kaki baginda di atas batu mulia tersebut juga tidak benar dah. Tak betul ada telapak kaki Nabi situ dah. Tak betul lah nak. Cerita-cerita khurafat, cerita-cerita bendanya kita buat modal buat dah. Para muhakkik telah meliti peninggalan-peninggalan seperti ini yang dianggap sebagai jejak kaki Nabi SAW. Mereka telah menghitung batu-batu yang memiliki jejak kaki itu. Mereka mengatakan yang dikenal di antaranya ada 7 ketul. Itu 4 ketul berada di Mesir. Mesir berada dah. 1 ketul di Konstantinopel berada. 1 ketul di Taif. Dan 1 ketul lagi di kubah batu yang dimuliakan dah. Itu dah. Semua batu itu berwarna hitam kebiru-biruan. Di atasnya terdapat jejak kaki yang berbeza-beza dalam bentuk maupun ukurannya. Tak serupa berlaku, pelik-pelik dah. Nabi ni baru je. Ada 1400 tahun ni dulu dah. Tidaklah kata siapa aku jejak kaki tu tukar pelik-pelik jadi besar je kecil ni. Satu sama lain tidak mirip, tak serupa, pelik pula dah. Kerana itu para muhakkik memastikan bahawa apa yang dikatakan tentang batu-batu ini Allah tidak benar sama sekali dan bahawa apa yang direwatkan tentang batu-batu itu tidak ada sandarannya sama sekali ya.
Telah dinukilkan dari Ibn Taymiyah bahawa itu adalah buatan orang-orang bodoh. Di sini pun pakai Ibn Taymiyah dari bab ni dah. Yang sama dengan itu juga adalah anggapan bahawa ada jejak telapak kaki yang disebah kepada beberapa orang rasul di beberapa negeri. Seperti jejak kaki Nabi Adam di Sarandib. Ada berlaku lah. Di India ada jejak tapak kaki Nabi Adam ada dah. Jejak tapak kaki Nabi Musa di luar Damaskus. Luar Syria sikit dia. Jejak kaki Nabi Isa di Tursina lah. Baitul Maqdis. Ada. Jejak kaki Nabi Idris di Baitul Maqdis. Jejak kaki Nabi Ayub di Syam. Dan jejak kaki Nabi Muhammad di Basrah. Di Iraq ke apa ni. Jadi ada tapak kaki belakang dah. Mari pak kita apa ada dah. Siapa kau mufti mana? Negeri Sembilan ke mufti mana? Dekat Kedah. Kata karut dah. You buat kata tapak kaki untuk tapak kaki. Nampak kacing tu. Begitu ke simbol capa dah. Padahal berhujung tu dia katakan nas dalam kitab tu syair je dah. Syair punya syair panjang-panjang. Lepas tu ada orang je lukis. Dalam kitab tu sebenar pun tak ada. Hak lukis tu orang kedia dah. Sambung dah. Lukis bentuk selipar dah, capa dah. Lepas tu pakai hak tu gak ada khasiat ni boleh jadi tangkal, jadi syirik pun dah. Jadi begitulah masalah dia khurafat dia. Tapak kaki pun banyak mana dah. Rambut Nabi, rambut panjang mai orang tanya, cakap rambut Nabi panjang dah. Lepas dia kata tidak memerlukan dalil untuk mencintai Nabi tak dah. Padahal dia bukan mencintai Nabi, mempergunakan Nabi, memperkotak-katikkan Nabi dah. Begitu juga kita tengok di apa Konstantinopel tu di Turki lah, Turki Osmaniyah dah. Di Turki Osmaniyah pun ada dah. Ketua tapak kaki Nabi dia katakan dah, tu pun khurafat dah. Dia kaguk dia kata dah, pentahqiq kata pengkaji tu muhaqqiq dia kata kaguk dah. Begitu juga kata melibatkan apa replika banyak tak betul, dia tidak sahih, kadang-kadang dibuat semula dah. Replika tu tidak ada siapa yang boleh memastikan sahih kebenaran replika tu betul-betul Perdana Nabi macam tu kau. Benda-benda peralatan Nabi macam tu kau, tidak ada yang boleh mensahihkannya. Setengah orang kata terima adanya, ada setengah ulama tu marahlah tak boleh kata berhujah, takut benda tu dusta tanah Nabi dah. Gitulah kaedahnya, tapi tak semua sepakatlah tak boleh nak percaya dah. Tak boleh nak anggap berkat ke apa pasal tidak tahu, tidak sahih, tidak ada yang boleh membuktikan itu sahih bagi Nabi dah. Yang tersebar petunjuk ke mana-mana tempat pada. Tambahlah siji tu napuk benar karutnya Mekah tu miyakah. Mikah jadi dah, bukan Mekah dah. Jadi napuk tulisan tu pun badui dah. Tak apalah. Tu cerita pasal jejak telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya yang kelima ni jejak kaki Nabi Ibrahim di atas batu di Mekah pula dah. Ketika menafsirkan firman Allah Taala dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat solat, surah Al-Baqarah ayat 125. Al-Hafiz Ibn Katsir menyebutkan sejumlah pendapat ulama mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan maqam. Tempat berdiri, bahasa Arab maqam tempat berdiri lah. Ia menguatkan bahawa maqam itu adalah batu di mana Nabi Ibrahim pernah berdiri di atasnya untuk membangun Kaabah, untuk berdiri nak bina batu yang di atas Kaabah lah. Kemudian dia mengatakan semua ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan maqam adalah batu di mana Nabi Ibrahim pernah berdiri di atasnya untuk membangun Kaabah. Apabila tembok telah tinggi, Nabi Ismail membawakan batu itu agar Nabi Ibrahim dapat berdiri di atasnya dan mengambil batu-batuan itu lalu meletakkannya di atas. Meletakkannya untuk meninggikan lagi tembok Kaabah tu lah. Setiap kali satu sisi setelah selesai, ia beralih ke sisi yang lain berkeliling Kaabah di mana dia berdiri di atas batu itu. Setiap kali selesai satu tembok, dia memindahkan batu itu ke sisi berikutnya. Begitulah sampai selesai tembok-tembok Kaabah itu, sebagaimana akan dijelaskan dalam kisah Ibrahim dan Ismail ketika membangunkan Baitullah dari hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jejak kedua-dua kaki baginda tampak di situ dan itu dikenali oleh orang Arab di masa jahiliyah lagi dah. Kaum muslim juga mendapati jejak tersebut di tempat itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Wahab. Ini yang mengatakan telah mengkhabar padaku Yunus bin Yazid dari Ibn Shihab bahawa Anas bin Malik berbicara pada mereka dengan mengatakan, aku melihat pada makam itu telapak kaki beliau. Hanya saja kemudian hilang disebabkan orang-orang mengusapnya dengan tangan-tangan mereka. Kata hilang bekas tapak kaki tu dah. Kerana apa? Kerana pakat jamuh belakang dah. Jarir mengatakan telah memberitakan kepada kami Bishr bin Mu'az dari Yazid bin Zurai dari Israel dari Qatadah. Dia mengatakan bahawa berdasarkan ayat, dan jadikanlah sebagai maqam Ibrahim tempat solatnya. Tempat berdiri Nabi Ibrahim tu sebagai tempat solat juga. Surah Al-Baqarah ayat 105. Mereka hanya diperintahkan untuk melakukan solat di sisinya dan tidak diperintahkan untuk mengusap-ngusapnya. Untuk mengusap itu betul lah. Mengusapnya hanya ada dua je rukun yang mana ni kan.
Hajarul Aswad dia. Nak sentuh dan nak istilam ke apa dia. Mereka hanya diperintahkan untuk melakukan solat di sisinya dan tidak perintah untuk mengusapnya. Umat ini telah membani dirinya dengan sesuatu sebagai yang dilakukan oleh umat terdahulu untuk tambah-tambah agama, rosaklah agama dia. Jadi, maka Ibrahim tu dikenali Ya'jam dulu, kita boleh terima lah. Tapi, adakah apa? Tidak apa juga. Hanya bolehnya diiktiraf oleh Nabi tempat semaya saja dah. Tidak ada lah Nabi suruh jamu, gosok, dakak ke apa, cing ke apa, tak ada dah. Sekadar tempat tu jika berkat boleh lah awak semaya situ dah. Okey, berkat ni banyak, tapi berkat ni ada tempat-tempat Nabi kata boleh semaya, ada setengah Nabi tak ayat. Dia tak ayat kat tak sudah kata boleh buat semaya. Berkat ni tidak mesti dengan semaya, tidak mesti dengan gosok dia. Ada berkat tu kena gosok dia, macam Hajar Aswad, tapi bukan tempat semaya dia, tempat gosok dia. Jadi tengok tempat tu je, kaedah-kaedahnya. Yang kedam dikumpulkannya para rasul dan para nabi untuk melakukan solat. Dalam kisah Mi'raj disebutkan bahawasanya Allah SWT mengumpulkan para nabi dan rasul bagi Nabi SAW. Kenyataannya mereka dikumpulkan dengan jasad dan roh mereka dan Nabi SAW melakukan solat bersama-sama mereka. Pendapat itulah yang paling dekat dengan kebenaran. Ini juga dikuatkan oleh hadis. Dan Allah SWT mengutuskan Adam dan para nabi yang lain sesudahnya. Juga dikuatkan oleh hadis Al-Bazzar dan Al-Tabarani. Lalu aku berkumpul dengan para nabi yang telah disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dan para nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian aku melakukan solat bersama mereka. Nabi solat ramah lah. Nabi-nabi ni tak sebut dalam Al-Quran pun ramah dah. Semaya belakang nabi dia. Mungkin juga hanya roh saja dan kemudian terbentuk dalam bentuk jasad menurut ilmu Allah. Mungkin roh saja, mungkin jadi jasad juga dah. Ini dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah dan kemudian Nabi SAW bertemu roh para nabi. Tapi ada hadis sebut, antara banyak hadis sebut, Nabi ni bertemu roh para nabi. Kita kata sebut bertemu nabi ni. Bertemu roh para nabi. Adapun bahawa Nabi melihat mereka di langit, maka itu diartikan baginda melihat roh-roh mereka dan bahawasanya roh mereka berbentuk jasad mereka. Kecuali Nabi Isa AS kerana terdapat riwayat mutawatir bahawa jasad Nabi Isa diangkat ke langit dan juga terdapat riwayat yang sahih bahawa Nabi Idris pun diangkat juga ke langit ni. Tak sampai tahap mutawatir lah Nabi Idris ni. Mungkin pula jasad para Nabi itu benar-benar dihadirkan untuk bertemu dengan Nabi SAW sebagai pemuliaan dan penghormatan terhadap baginda. Sekat itulah perbincangan kita dulu. Lepas ni kita sambung pula dah. Allah a'lam, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.